Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 22 Mei, anda bersama saya Adin Hussein. Tajuk utama pagi ini: skim kawalan harga diperluas, 19 lagi barang baru disenaraikan. Juga, rumah dekat sempadan negeri bukan alasan rentas negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kawalan harga diperluaskan kepada 19 lagi barang yang disenaraikan dalam skim harga maksimum musim perayaan sempena Aidilfitri, Pesta Kaamatan dan Hari Gawai. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi, pertambahan itu ekoran permintaan pengguna sendiri. Dengan senarai 16 barangan harga terkawal yang diumumkan sebelum ini, jumlah keseluruhan barangan harga terkawal yang ditentukan harga maksimum adalah sebanyak 35 barang. Antara yang ditambah adalah tomato, kubis bulat import, cili merah, kacang tanah, ikan kembung termasuk ikan mabung. Pengguna boleh merujuk laman web KPDN HEP untuk senarai penuh. Sementara itu, sebanyak 11 aduan berkaitan kenaikan harga ayam diterima KPDN HEP Negeri Sembilan. Hasil semakan mendapati kenaikan berpunca daripada kenaikan harga kos dan peniaga masih mengekalkan margin keuntungan yang sama. Ya, harga ayam pun telah dikawal. Untuk ayam standard sebanyak RM7.50 dan ayam super RM8.40 lah. Jadi kalau pengguna nampak lebih daripada harga ni, boleh adukan pada kita, maklum pada kita, dan kita boleh kenakan tindakan kepada peniaga tersebut. Sebanyak 25 premis diperiksa di Pasar Awam sekitar Negeri Sembilan dan 15 peruncit telah diberi notis pengesahan maklumat harga barangan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kenaikan harga runcit ayam di pasar-pasar awam di negeri itu berlaku kerana kenaikan kos proses ayam hidup dan kebanyakan peniaga mengambil bekalan ayam hidup yang belum diproses. Baik, berbeza pula di Pahang. Sebanyak 168 premis perniagaan dan borong patuh dengan skim harga maksimum yang ditetapkan KPDN HEP. Esko Pahang Datuk Nazri Ngah berkata, setakat ini belum ada kes membabitkan peniaga yang dikesan menaikkan harga sesuka hati. Malah kebanyakan peniaga mampu menawarkan jualan dengan harga lebih murah daripada skim harga kawalan. Saya tengok tadi ayam harga naik 40 dan saya lihat semua harga-harga untuk skim ni semua harga di bawah paras maksimum. Iaitu ayam standard, ayam super, daging lembu. Daging lembu saya tengok terlalu murah berbanding yang saya selalu pergi ke pasar. Pasar saya beli RM28 sekilo. Perut pun RM25 sekilo. Saya tengok orang tadi harga terlalu rendah. Dan di zaman COVID ini memang sesuai lah supermarket, pasar raya memberi harga yang rendah. Beliau terdahulu melakukan tinjauan skim harga maksimum di Jerantut. Katanya harga yang lebih rendah didorong faktor bekalan yang mencukupi di negeri berkenaan. Masih ada individu yang mahu mencuba nasib merentas negeri dengan alasan rumah berdekatan sempadan antara dua negeri. Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Sa'ad berkata, tanpa permit yang sah dikeluarkan polis, mereka tetap diarah berpatah balik. Rentas daerah lain, rentas negeri memang tak dibenarkan, melainkan atas sebab-sebab kecemasan lah. Sebab kita Sanglang Kedah dan Sanglang Perlis ada dua, jadi sebelah-sebelah pun memang tak boleh. Sebelah-sebelah pun tak boleh sebab sempadan, walaupun sempadan dia merentas negeri.
Tinjauan di Sukatan Jalan Raya di Ulu Pauh iaitu sempadan Kedah Perlis mendapati lebih separuh pemandu kenderaan tidak mempunyai permit rentas sempadan yang sah. Dianggarkan kira-kira 100 kenderaan cuba masuk ke Perlis tanpa permit rentas negeri setiap hari sejak seminggu lalu. Sementara itu, di Pahang pula alasan yang disifatkan remeh dan tidak munasabah kerap diberikan dalam permohonan merentas negeri. Ketua Polis Pahang, Dato' Abdul Jalil Hassan berkata, faktor itu menyebabkan hampir 1,000 permohonan untuk merentas negeri ditolak sejak Rabu lalu. Tak pernah tidak beraya di kampung. Kedua, rindu masakan mak semasa hari raya. Ketiga, alasan-alasan yang tidak munasabah, mereka inilah kali pertama kalau tidak beraya di kampung. Sekatan jalan raya di 9 laluan sempadan antara negeri juga diperketatkan dan orang ramai tidak mempunyai kebenaran merentas negeri akan diarah berpatah balik. Rakyat di negeri Kedah dilarang untuk melakukan aktiviti ziarah ke tanah perkuburan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, terutama ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri. Mufti Kedah, Datuk Syekh Fazil Awang menjelaskan, keputusan yang diambil itu telah melalui beberapa penelitian mendalam sebelum ianya dimuktamadkan. Mengikut secara sepenuhnya kepada ketetapan yang dibuat oleh peringkat bangsaan di sana, oleh KKM dan MKN. Jadi maknanya di negeri Kedah Darul Aman kita juga pada tahun ini tidak ada ataupun dilarang menziarahi kubur. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sijil dan logo Muzaki di Menara Zakat Al-Usta. Dalam perkembangan berasingan, Lembaga Zakat Negeri Kedah akan memperkenalkan logo serta sijil pengesahan Muzaki kepada syarikat-syarikat yang membayar zakat perniagaan. Selain memberi keyakinan kepada orang ramai, inisiatif yang diambil itu dapat dijadikan motivasi kepada syarikat-syarikat lain bersama LNZK dalam membantu golongan yang tidak berkemampuan dengan menunaikan zakat. Arahan bekerja dari rumah kepada penjawat awam masih berkuat kuasa dan belum ditarik balik. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, terdapat ketua jabatan yang keliru mengenai arahan itu dengan mengarahkan pasangan suami isteri bekerja. Kalau dulu tujuan daripada kerja daripada rumah, kerana bila semua pejabat kajian ditutup, tidak dibenarkan, maka semua bekerja daripada rumah. Tetapi apabila pejabat kajian mula dibuka, tetapi taska masih belum dibuka, tadika, tabika masih belum dibuka, sekolah masih belum dibuka. Jadi mungkin mereka punya anak yang berumur taska, tabika atau anak-anak sekolah yang berada di rumah. Kalau dua-dua pergi kerja, tak ada siapa yang nak jaga anak dia. Sebab itulah kerja daripada rumah tu masih dibenarkan kepada pasangan seperti ini. Jelasnya, perkara berkenaan akan dimaklumkan kepada Ketua Setiausaha Negara untuk diteliti bagi mengelakkan kekeliruan. Dalam pada itu, kerajaan bersetuju memberi pengecualian caj hotel bagi golongan orang kelainan upaya OKU yang perlu menjalani kuarantin wajib selepas pulang ke tanah air. Mesyuarat hari ini bersetuju untuk mengecualikan bayaran ini kepada golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Selain daripada itu, semua kena bayar 50%. Manakala bagi peserta Malaysia My Second Home, mereka perlu menanggung sepenuhnya bayaran untuk kuarantin wajib di hotel-hotel yang telah pun ditetapkan. Rakyat Malaysia yang pulang dan dikuarantin wajib 14 hari dikenakan caj 50% iaitu RM75 sehari. Seramai 38,512 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April lalu.
Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan dalam pada itu sedang meneliti prosedur operasi standard SOP berhubung operasi kedai gunting rambut. Ia termasuk meneliti cadangan yang dikemukakan Persatuan Perkhidmatan Gunting Rambut. Jadi SOP itu yang nak kita perketatkan. Jadi walaupun ini adalah keputusan daripada MKN dan juga KKM, Kementerian Kesihatan. Mereka sedang meneliti sebab ramai orang yang masih takut lagi kepada gunting rambut ini yang dianggap sebagai agak berbahaya kerana social distancing sukar dilakukan kerana pegang rambut dan sebagainya. Kedai gunting rambut mempunyai pelbagai kategori termasuk di pusat membeli belah yang memerlukan penelitian. Jabatan Kesihatan Kelantan mengesahkan 20 kontak rapat wanita hamil yang positif COVID-19 termasuk anaknya yang baru berusia 3 tahun negatif dalam ujian saringan yang dilakukan. Pengarahnya Datuk Dr. Zaini Hussein bagaimanapun berkata ada seramai 10 individu lain yang mempunyai kontak dengan pesakit berkenaan akan menjalani ujian saringan lain. Kita telah membuat segala tindakan yang perlulah. Tapi alhamdulillah seperti dinyatakan oleh YBSCO bahawa 20 kontes itu telah pun negatif dan kita akan tunggu untuk hari yang 13 lah untuk pastikan bebas. Jadi dan tindakan-tindakan telah kita setuju tadi seperti dinyatakan juga bahawa khususnya pemantauan di kawasan-kawasan risiko, dan sekali lagi berterima kasih kepada Datuk KP yang memberi kerjasama untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan yang kita rasa berisiko pemantauan penguasaan akan diperketatkan. Pihaknya tidak menolak kemungkinan mangsa mendapat virus berkenaan daripada suami memandangkan mangsa adalah suri rumah. Walaupun wanita berkenaan positif, namun dia boleh bersalin secara normal dan tidak perlu kepada pembedahan. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan berkata, semua kontak rapat wanita hamil berkenaan perlu berada di rumah termasuk ketika Aidilfitri. Pulau Pinang mencatatkan peningkatan jumlah kes jenayah cyber khususnya membabitkan penipuan pembelian dalam talian sebanyak 441.7% sejak Perintah Kawalan Pergerakan yang mengakibatkan kerugian RM1 juta. Sebanyak 130 kes direkodkan membabitkan penipuan pembelian dalam talian berbanding hanya 24 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Umpamanya seperti face mask dan hand sanitizer, kontingen Pulau Pinang telah mencatatkan sebanyak 82 kes sehingga ke hari ini yang membabitkan kerugian mencecah RM800,000, di mana setakat ini kita telah berjaya menahan seramai 13 individu dan daripada 13 tu tiga orang kita berjaya menuduh di mahkamah setakat ini. Mangsa yang ditipu kebanyakannya membeli menerusi laman sosial seperti Facebook dan Instagram. Mereka hanya menyedari ditipu selepas membuat pembayaran dan gagal menghubungi semula penjual selepas tidak menerima barangan yang dibeli. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Menyamar sebagai nelayan dan menggunakan sebuah bot fiber kecil menjadi taktik sindiket penyerupan dadah dengan menyembunyikan barang terlarang itu sebelum diisikan dalam goni yang biasanya digunakan untuk mengisi hasil tangkapan ikan. Ia kemudian menghampiri kawasan sempadan negara lalu menyerahkan kepada pihak lain yang sedang menunggu sebelum menggunakan bot fiber atau bot laju untuk melarikan diri ke negara mereka. Pemeriksaan lanjut ke atas bot tersebut, pasukan telah berjaya menemukan lebih kurang 5 kg serbuk kristal dipercayai dadah jenis sabu. Dadah tersebut diisi dalam 5 bungkusan teh Cina di mana setiap satu bungkusan dianggarkan seberat 1 kg dan disorokkan di dalam ruang penyimpanan tong minyak. Bungkusan dadah dirampas dari bot gentian kaca yang ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan bampiran Muara Parit Jawa Rabu lalu. Usaha membantras jenayah rentas sempadan ini akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan perairan Johor selamat.
Kementerian Kesihatan menerima sumbangan peralatan kesihatan bernilai lebih 1.4 juta ringgit daripada 10 penyumbang untuk dimanfaatkan petugas barisan hadapan kesihatan. Sumbangan diterima merangkumi makanan, kelengkapan pelindungan peribadi PPE dan peralatan sokongan pelindungan kesihatan. Sumbangan disampaikan oleh Wakil Syarikat dan Persatuan kepada Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba dalam majlis ringkas di Putrajaya. Yayasan My Prihatin dengan kerjasama Prudential BSN Takaful, Pru BSN menyumbangkan 50,000 set PPE berjumlah RM1 juta. KKM turut menerima 20 unit kerusi urut, 30 alat penapis udara dan tajaan 150 bilik penginapan termasuk makan minum percuma di Hotel Carlton Shah Alam, Selangor. Selain itu, turut diterima 2,000 naskah Al-Quran yang disumbangkan oleh Yayasan Restu. Kejadian ribut yang berlaku lewat petang kemarin di Ipoh Perak menyebabkan 7 keluarga hilang tempat berteduh. Mangsa yang menetap di Pangsapuri Sri Kepayang yang ditemui ternyata masih trauma dengan nasib yang menimpa mereka. Menurut mangsa, ribut berlaku sekitar jam 5 petang. Penduduk nekat menyelamatkan diri selepas bumbung rumah di tingkat 12 diterbangkan angin. Ekoran PKPB ada yang terkesan kerana tiada punca pendapatan, ekoran majikan tidak beroperasi. Kami tak buat apalah sebab rumah pun dah tak boleh nak duduk. Banjir dengan keadaan macam ni. Macam mana persiapan raya pun tak ada lagi. Persiapan raya tu biskut-biskut adalah akak buat sikit-sikit, 2-3 jenis, kerepet-kerepet. Tapi bila dah jadi macam ni, hampalah. Tapi apa pun akak redalah dengan apa yang Allah uji. Jadi semua barangan persiapan raya tu hancur semua ke? Ada yang kena air dan ada yang elok. Yang tak sempat bawa lari tu habislah. Habislah, teruk terabut, TV semua kena patah-patah dengan semua sekali lah. Masuk air atau banjir semua. Masa tu ada siapa-siapa dekat rumah tak? Masa itu saya seorang sajalah. Mak sudah balik kampung. Jadi saya dalam rumah tengok, terus diaturkan ke bawah dewan duduk sana. Adun Kepayang Dr. Ko Chung Sen turut menziarahi mangsa yang terjejas. Mangsa ditempatkan sementara di Dewan Pampiran dan berharap ada pihak tampil menghulurkan bantuan segera. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Indonesia mencatatkan kes positif COVID-19 tertinggi dalam tempoh 24 jam. 973 kes harian itu meletakkan negara itu kini melepasi angka 20,000 kes. Menurut jurucakap pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19, Ahmad Yuryanto, jumlah kes positif kini berjumlah 20,162. 36 lagi kematian berlaku menjadikan kes kematian akibat virus itu kini 1,278 orang. Jakarta masih mencatatkan kematian tertinggi iaitu 481 kes. Diikuti Jawa Timur 241 kes, Jawa Barat 124 dan selebihnya di wilayah lain di Indonesia. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar Jakarta yang bermula 15 Mac lepas masih berkuat kuasa sehingga 4 Jun ini. Kemboja menarik balik larangan masuk pelawat dari Iran, Itali, Jerman, Sepanyol, Perancis dan Amerika Syarikat yang dikenakan sebelum ini bagi membendung penularan COVID-19. Bagaimanapun, pelawat asing masih perlu menunjukkan sijil tidak melebihi tempoh 72 jam yang mengesahkan mereka tidak dijangkiti. Selain menunjukkan bukti insurans kesihatan bernilai $50,000 Amerika semasa berada di Kemboja. Agensi Berita Vietnam VNA yang memetik Kementerian Kesihatan itu semalam, pelawat perlu menjalani saringan COVID-19 dan dikuarantin selama 14 hari di kemudahan ditentukan kerajaan. Kementerian Kesihatan berkata, pesakit terakhir COVID-19 diizin keluar hospital pada 16 Mei menjadikan negara itu kini bebas kes. Mulai Jun, Kemboja akan membuka semula semua muzium selepas tiada kes jangkitan baru COVID-19 dilaporkan selama lebih sebulan.
Pembukaan semula muzium turut dipersetujui Perdana Menteri Hun Sen. Untuk mengelakkan risiko jangkitan, Bun Heng menasihatkan langkah pencegahan perlu diambil termasuk memeriksa suhu badan pengunjung, menyediakan pensanitasi tangan dan menjaga jarak sosial. Mahkamah Israel memerintahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hadir pada hari pertama pembicaraan kes rasuahnya yang dijadual 24 Mei ini. Menurut laporan agensi berita Xinhua, Mahkamah Daerah Baitul Maqdis Selasa lalu menolak permohonan peguam yang mewakili Netanyahu untuk mengecualikan beliau hadir pada hari itu. Ini kerana peguam berpendapat kehadiran Netanyahu tidak perlu kerana beliau telah dimaklumkan mengenai dakwaan ini beberapa kali. Menurutnya, kehadiran Netanyahu memerlukan anggota keselamatan yang ramai sekaligus akan menyebabkan kos yang tinggi perlu ditanggung kerajaan. Ahad lalu, pemimpin paling lama berkhidmat di Israel itu mengangkat sumpah jawatan selepas menewaskan bekas pesaingnya Benny Gantz. Pembicaraan tuduhan rasuah, penipuan dan pecah amanah Netanyahu sepatutnya bermula Mac tetapi ditangguhkan pada 24 Mei ekoran penularan wabak COVID-19. Netanyahu Perdana Menteri pertama dalam sejarah Israel yang dihadapkan ke mahkamah ketika masih memegang jawatan. Beliau bagaimanapun menyangkal semua pertuduhan itu. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan sukan. Kerajaan Negeri Sarawak bercadang untuk membuka semula semua kompleks sukan di bawah seliaannya selepas perayaan Aidilfitri dan Gawai Daya ini. Langkah tersebut bagi membolehkan atlet-atlet yang terlibat dalam Sukan Malaysia, SUKMA, Sukan C dan Sukan Olimpik meneruskan persiapan ketika mengharungi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Bernama melaporkan Menteri Belia dan Sukan Negeri Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah akan membawa perkara tersebut untuk dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak. Ketika ini larangan penggunaan kemudahan sukan di kawasan tertutup dilarang berikutan penularan jangkitan COVID-19, namun sedikit kelonggaran diberikan dengan garis panduan tertentu SOP bagi kegiatan riadah dan rekreasi. Ianya juga susulan keputusan Kerajaan Persekutuan memberikan kelonggaran untuk atlet dan jurulatih menggunakan kompleks sukan bagi latihan pusat, sekaligus mendorong Sarawak melakukan tindakan sama. Dalam masa sama, cadangan kelonggaran ini hanya untuk acara sukan yang tiada sentuhan fizikal secara langsung, menyaksikan atlet dan jurulatih wajib melalui saringan ketat. Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA terus ditimpa episod malang apabila pengarah urusan tim Red Warriors TRW Sdn Bhd Dato' Wan Rakmi Wan Zahari melepaskan jawatan itu berkuat kuasa hari ini. Skuad Kelantan musim ini diuruskan oleh syarikat terbabit yang ditubuhkan hasil daripada kerjasama dengan Badan Induk Bola Sepak Negeri itu sekaligus tamparan besar terhadap pentadbiran pasukan. Dato' Wan Rakmi Wan Zahari membuat keputusan melepaskan urusan tim Red Warriors TRW Sdn Bhd selepas penelitian secara mendalam meskipun mengakui berat untuk melakukannya. Tim Red Warriors TRW merupakan entiti yang bertanggungjawab mengendalikan pasukan Kelantan FA musim 2020 ditubuhkan hasil daripada kerjasama dengan KAFA. Peletakan jawatan itu juga secara tidak langsung menyaksikan satu lagi syarikat iaitu After Image Sdn Bhd sebagai pihak berkepentingan terbesar dalam tim TRW Sdn Bhd turut menarik diri sebagai rakan kongsi rasmi pasukan. COVID-19 memberikan impak besar kepada dunia, bukan sahaja kepada kehidupan harian, malah ekonomi dan sukan bola sepak sendiri, menyebabkan saingan Liga Malaysia yang menjadi punca pendapatan pengurusan bola sepak negeri itu kering selepas ditangguhkan. Beliau juga ingin mengumumkan peletakan jawatan sebagai Esko Eksekutif KAFA bagi penggal 2019-2023 selain bendahari dan pengurus pasukan TRW 2020. Persatuan Bola Sepak Kelantan ketika ini bertungkus lumus mencari dana untuk membayar tunggakan gaji bekas pertahanan import Casio de Jesus berjumlah RM629,620.20 yang diarahkan FIFA. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Dengan itu, sekian Buletin Pagi. Saya Hazin Hussein. Salam hormat dan Assalamualaikum.